Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45 edisi 24 Jun bersamaan dengan hari Khamis. Kita saksikan antara paparan utama untuk hari ini. Pembekal dari luar gagal bekal vaksin secukupnya, tegas Perdana Menteri. Nazri Gesa Ahmad Zahid buktikan ada sokongan 25 ahli Parlimen BN. Yang saya paling bimbang ni untuk cari makan untuk anak-anak lah, dan hutang makin bertambah. Kita mulakan dengan laporan ini. Seorang pengurus syarikat direman 4 hari sehingga 27 Jun ini kerana disyaki terlibat dalam kegiatan rasuah bagi mendapatkan kontrak bernilai 60 juta ringgit di sebuah kementerian. Perintah reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Rozila Wati Muhammad Zanin di Mahkamah Magistrat Putrajaya selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat permohonan pada Khamis pagi. Penahanan itu adalah susulan daripada penahanan reman terhadap seorang penolong setiausaha bahagian sebuah kementerian pada Rabu. SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan suspek dipercayai bersekongkol dengan penolong setiausaha bahagian tersebut bagi memonopoli projek bernilai 60 juta ringgit di kementerian terbabit. Kegiatan tersebut dipercayai berlaku sejak tahun 2018 dan suspek lelaki berusia 43 tahun itu ditahan di ibu pejabat SPRM tengah malam Rabu selepas hadir memberikan keterangan. Sindiket itu dipercayai telah membulut kira-kira 16 projek melibatkan 11 kali pembayaran rasuah. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Alustar hari ini atas pertuduhan merogol anak tirinya yang juga orang kurang upaya OKU berusia 19 tahun pada 5 Jun lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Harmi Tamri Muhammad Elias Syahrudin. Dia didakwa mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Hakim memerintahkan tiada jaminan diberikan terhadap tertuduh. Berikutan, dia masih tinggal serumah dengan mangsa serta ibu mangsa. Sebutan semula kes ditetapkan pada 25 Julai depan bagi penyerahan dokumen. Polis Pulau Pinang sedang menunggu arahan Pejabat Pendakwaan Negeri PPN untuk mengambil tindakan selanjutnya berhubung siasatan dakwaan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor memandu uji kereta di sebuah pusat jualan dan pameran kenderaan di Autocity Juru. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Shahabuddin Abdul Manan berkata, kertas siasatan tersebut sebelum ini sudah dirujuk ke Bukit Aman dan kini dalam peringkat penelitian PPN. Kita tunggu nasihat dan pandangan undang-undang daripada PPN lah. Sebab dia kamu sebut kan, satu siasatan tu disebabkan dia tak berlaku then. Jadi based pada video dan siasat, dan tengok CCTV dan sebagainya, kita ambil percakapan sumber saksi dan juga yang kita suspek tu. Dan kita lengkap, kita hantar ke Bukit Aman sebab dia kamu sebut semua kena hantar ke Bukit Aman. Dan Bukit Aman dah teliti dan setuju dengan cadangan kita lah. Menurut Shahabuddin, siasatan kes itu dijalankan menurut Seksyen 269 Kanun Kesesaan dan Peraturan 17(1) Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021. Pada 5 Jun lepas, tular gambar dan video memaparkan individu dipercayai Muhammad Sanusi memandu uji sebuah kereta ketika negara sedang dalam perintah sekatan pergerakan penuh. Polis menahan 3 warga tempatan di sekitar Putrajaya dan Brickfields kerana disyaki terlibat dalam kegiatan penjualan vaksin COVID-19 menerusi panggilan telefon secara rawak pada Rabu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim berkata, mereka yang terdiri daripada 2 wanita dan seorang lelaki berumur antara 23 dan 50 tahun itu ditahan berikutan laporan polis oleh seorang pegawai penyelidik Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF berhubung perkara itu. Menurut Azmi, semua suspek yang bekerja sebagai pegawai pemasaran di sebuah syarikat swasta didapati menawar serta menjual vaksin COVID-19 melalui panggilan telefon kepada orang awam. Katanya harga yang dikenakan untuk 2 dos vaksin ialah RM420 dan bayaran akan dibuat selepas pelanggan menerima kedua-dua dos suntikan. Azmi berkata hasil siasatan di kediaman suspek, polis merampas 6 telefon bimbit selain beberapa dokumen. Semua suspek direman 3 hari bermula Khamis. Tambahnya, Ketua Sekretariat CITF Persekutuan juga mengesahkan
Jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 tidak memberi kelulusan kepada mana-mana pihak untuk menjual vaksin COVID-19. Baiklah, berkenaan dengan dakwaan jawatan Perdana Menteri dan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, satu laporan polis telah dibuat hari ini. Apa intipati laporan polis itu? Ehsan. Intipati laporan itunya nanti pastinya saya akan bawakan dalam pukul 8 malam dan antara perkara lain, Syaf, dunia politik sebenarnya diwarnai dengan beberapa isu lain termasuk sokongan 25 ahli parlimen dan juga singgakan ahli parlimen Padang Rangas mencabar Presiden UMNO. Nak tahu apa ceritanya? Teruskan bersama kami pukul 8 malam nanti. Baiklah, terima kasih Ehsan. Dan hari ini Malaysia mencatatkan kes baru sebanyak 5,841 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 kepada 716,847 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah 61,162 kes. Dalam pada itu, bilangan sembuh hari ini ialah 5,417 kes menjadikan jumlah pulih sebanyak 650,964 kes. Sehingga kini 869 kes positif sedang dirawat di ICU, 438 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan sehingga kini jumlah kematian dicatatkan adalah 84 kematian menjadikan jumlah kematian di seluruh Malaysia kepada 4,721 kes. Seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Johor perlu bekerjasama dalam usaha mencari penyelesaian terbaik bagi membantu kehidupan rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19. Itu reaksi Adun Pembangkang Johor yang percaya sidang Dewan Undangan Negeri DUN sebagai platform terbaik ketengahkan masalah rakyat dan mencari penyelesaian secara bersama. Ini menunjukkan tuanku ada dengar rintihan rakyat dan juga faham demokrasi itu tidak boleh dibelakangkan. Dan yang paling penting saya percaya bila tuanku kata dia kecewa, maknanya dia perlu kerjasama dan juga semua wakil rakyat Adun Johor untuk bersama-sama mencari penyelesaian terhadap isu pandemik COVID-19 ini. Dan forum yang tersesuai, yang terbaik tentulah adalah di DUN Johor. Turut senada Setiausaha Publicity DAP Johor, Liao Chai Tung yang berpandangan sidang DUN amat penting supaya setiap perbahasan berkenaan isu rakyat diperhalusi bersama. Ini adalah satu perkara yang ditunggu-tunggu oleh semua adun, saya percaya, dan juga kepada rakyat. Sebab dalam pandemik COVID ini sudah lebih 1 tahun rakyat dalam kesukaran ekonomi, beban tekanan ekonomi yang dihadapi. Sebenarnya banyak perkara yang perlu adun bangkitkan dalam sidang Dewan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada Rabu bertitah supaya Dewan Undangan Negeri DUN Johor mula bersidang pada 12 Ogos ini. Kerajaan mampu untuk memberi vaksin sehingga 400,000 dos sehari, namun kegagalan pembekal untuk membekalkan vaksin secukupnya merencatkan usaha berkenaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pembekal dari luar negara tidak dapat mengikut kehendak negara sekaligus memberi kesan kepada kadar vaksinasi harian negara. Menurutnya, masalah tersebut bukan hanya berlaku di Malaysia dan ia berlaku disebabkan ada negara maju ingin memonopoli vaksin yang dihasilkan. Kita negara sedang membangun dan hampir nak maju ni dikemudiankan. Walaupun kita dah sign 100% jumlah yang kita nak perlukan, hampir lebih 100%, tapi yang sudah tiba hanya sebahagian saja. Jadi kalau hari ini belum sampai 10% daripada populasi Malaysia diberikan suntikan. Bukan tak mampu, tapi tak ada vaksin. Dan saya pergi ke tempat-tempat lain pun begitu, mereka maklumkan mereka ada kapasiti 2 kali ganda, 3 kali ganda, tapi vaksin tak cukup. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV Pandu Lalu OKU Central di Menara Saim Dabi pada Khamis. Tegas Muhyiddin, beliau telah mengarahkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Hairi Jamaluddin dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba untuk meneliti perkara tersebut. Saya dah mengarahkan pada Yang Berhormat Saudara KJ dan Dr. Adham bonding terus dengan semua pembekal yang telah pun kita sign perjanjian. Dah bayar pun hampir semua. Ini menjaga memang kita rugi
Bayar dulu tapi bekalan tak sampai lagi. Tapi nak buat apa, kita tak keluar vaksin kita sendiri. Jadi terpaksalah kita menunggu mereka menghantar bekalan. Tapi kita akan terus ronding supaya delivery itu akan dibuat dalam tempoh yang segera. Usaha itu katanya perlu diteruskan bagi mencapai sasaran 80% rakyat divaksin sebelum akhir tahun. Seterusnya, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz meluangkan masa kira-kira 30 minit melawat pusat pemberian vaksin PPV di World Trade Center Kuala Lumpur WTC KL pada Khamis. Mula beroperasi pada 5 Mei 2021, seramai 347,300 orang telah menerima vaksin di PPV yang kini menjadi antara terbesar di Malaysia. Dalam lawatan tersebut, Tengku Zafrul meninjau setiap stesen dan mendengar penjelasan berhubung proses vaksinasi di PPV Mega berkenaan. Beliau juga sempat beramah mesra dengan penerima vaksin yang hadir dan sempat bergambar dengan beberapa individu di hujung lawatan. Pengarah Eksekutif WTC KL Datuk Seri Dr. Irmo Hizam Ibrahim dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Yusri Junus turut sama mengiringi Tengku Zafrul sepanjang lawatan tersebut. Sementara itu, Ketua PPV WTC KL Dr. Rus Nani Mudin dalam satu kenyataan memberitahu dalam masa 6 minggu mereka mampu meningkatkan jumlah dos harian daripada 2,600 kepada 9,300 dos sehari. Bahkan selepas ini mereka merancang untuk meningkatkannya kepada 12,000 dos sehari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tampil dengan pendekatan berbeza untuk menyebar mesej anti rasuah dalam kalangan belia. Ini dilaksanakan melalui penganjuran kejohanan e-sukan SPRM FIFA 21 Challenge yang julung kali dianjurkan bermula 1 Julai hingga 17 Julai depan. Kejohanan SPRM FIFA ini bertemakan belia menentang rasuah yang berlangsung secara dalam talian ini merupakan cetusan idea Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki. Menurut SPRM, ini merupakan pendekatan serampang dua mata kerana mesej anti rasuah dan penerangan berkaitan jenayah rasuah di negara ini turut akan diselitkan sepanjang perlawanan tersebut. Kejohanan anjuran bersama antara SPRM dan THQ Esports Club yang diterajui oleh anak-anak muda ini diharap dapat memberi kesedaran dan pendedahan kepada generasi muda terhadap kesan rasuah yang bukan saja akan meruntuhkan organisasi, malah mencemarkan imej serta reputasi negara. Ia juga membuktikan SPRM memanfaatkan penggunaan teknologi ketika penularan pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada program serta aktiviti pendidikan anti rasuah yang sebelum ini dijalankan secara bersemuka. Pemenang pertandingan bakal membawa pulang hadiah wang tunai keseluruhan sebanyak RM20,000. SPRM FIFA 21 Challenge yang bakal disertai 2,048 atlet isukan tersebut akan disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook rasmi tim HAQ Esports Club dan SPRM Community. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya. Ini Awani 7.45. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Nazri cabar Ahmad Zahid, buktikan masih ada sokongan. Surat tular kait Hishamuddin dengan jawatan Perdana Menteri, laporan polis dibuat. Kebimbangan M40 tergelincir kategori B40 gara-gara pandemik. Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz mencabar Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk membuktikan beliau masih mempunyai sokongan 25 ahli Parlimen Barisan Nasional. Nazri menyifatkan Ahmad Zahid sebagai individu yang tidak mempunyai bukti untuk menyanggah kenyataan bahawa 25 ahli parlimen hilang keyakinan terhadap kepimpinan beliau. Terdahulu, utusan Malaysia melaporkan Ahmad Zahid menyifatkan dakwaan kononnya 25 ahli parlimen UMNO hilang kepercayaan terhadap diri beliau sebagai karut dan satu cerita kartun. Nazri menyifatkan Ahmad Zahid sebagai seorang yang tidak boleh dipercayai kerana tindak tanduknya sebelum ini. Beliau mendakwa awal tahun ini dirinya ditipu oleh Ahmad Zahid hingga membuat keputusan untuk menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelas Nazri, apa yang lebih mengecewakan apabila beliau mendapat tahu Ahmad Zahid tetap mengambil peruntukan yang diberikan kepada ahli parlimen kerajaan. Jelas beliau, sepatutnya Zahid sebagai individu yang merancang untuk menjatuhkan kerajaan tidak mengambil peruntukan tersebut.
Ditanya adakah beliau akan kembali menyokong Muhyiddin, Nazri menjelaskan segala-galanya boleh dilihat apabila Parlimen kembali bersidang. Tambah Nazri, beliau tidak perlu mengumumkan apa-apa tetapi sekiranya ada undi di Dewan Rakyat, beliau akan kembali kepada keputusan Perhimpunan Agung UMNO iaitu kekal menyokong kerajaan sehingga Parlimen dibubarkan. Satu laporan polis dibuat pada Khamis bagi menafikan surat tular yang mengaitkan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dengan jawatan Perdana Menteri. Setiausaha Akhbar kepada Hishamuddin, Hafiz Arifin berkata surat itu adalah palsu dan merupakan taktik kotor oleh pihak tertentu untuk memburukkan reputasi ahli Parlimen sembrong itu serta mewujudkan kekeliruan kepada orang awam. 100% adalah palsu. Daripada kepala surat, tanda tangan dan juga isi surat dan juga cop istana yang digunakan. Itu yang mendukacitakanlah fitnah ini berleluasa sampai melibatkan pejabat istana sekali. Tambahnya, buat masa ini pihaknya tidak mengesyaki sesiapa dan menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada polis. Surat palsu ini adalah taktik politik kotor bagi pihak yang berkepentingan untuk menangguk di air yang keruh, mengambil peluang di saat negara dan politik semasa kita dalam keadaan yang cukup getih. Oleh demikian, pemalsuan dokumen dan tanda tangan ini wajar disiasat dan diambil tindakan tegas oleh pihak berkuasa supaya tidak berterusan menjadi amalan menggalakkan politik, kebencian dan fitnah. Pada Rabu, tular sepucuk surat menyatakan Hishamuddin memohon perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menghadap bagi mempersembahkan jumlah sokongan ahli-ahli Parlimen kepadanya. Surat yang tersebar itu juga memaparkan ahli Parlimen bersetuju untuk memilih Hishamuddin sebagai Perdana Menteri. Terkesan dengan pandemik COVID-19, kumpulan M40 atau M40 meluahkan kebimbangan apabila ramai antara mereka berdepan dengan dugaan kemerosotan pendapatan. Ada yang malah hilang punca pendapatan sama sekali apabila diberhentikan kerja dan bagi yang masih bergaji pula, ketiadaan pelbagai allowance menyukarkan mereka untuk melunaskan segala hutang piutang. Dengan beban hutang yang tinggi seperti rumah dan kenderaan, mereka bimbang keadaan akan lebih kritikal sekiranya tempoh pelaksanaan perintah sekatan pergerakan penuh berterusan. Pada saya pun, walaupun saya masih bekerja, tapi kira kita panggil jaminan untuk saya terus bekerja tu kita tak pasti. Sebab setiap syarikat dia of course bila dia dah menanggung rugi dia akan mula mengecilkan dia punya kos operasi. So far memang kita dah sedia maklum lah daripada tahun lepas. Kita memang a bit terjejas dan juga tempat saya bekerja pun memang dah daripada tahun lepas mengalami kekurangan lah dari segi pendapatan dan juga revenue yang masuk ke tempat saya bekerja. So jadi saya bimbang yang benda ini akan berlarutan dan ia akan efek macam kita tak tahu bulan depan apa nasib kita, sama ada company akan reducekan staff ataupun tidak. Yang saya paling bimbang ni untuk cari makan untuk anak-anak lah, dan hutang makin bertambah. Jadi akan datang pun saya pun tak tahu macam mana, duit simpanan kita pun makin berkurangan lah. Jadi saya haraplah kerajaan bagi bantuan keluarkan lagi KWSP ke apa ke untuk membantu kita lah. Laporan sebelum ini menyebut krisis COVID-19 memberikan tamparan hebat terhadap tahap pendapatan rakyat Malaysia apabila lebih 600,000 isi rumah berpendapatan pertengahan M40 tergelincir ke dalam kategori golongan berpendapatan rendah B40. Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi AEC dilaporkan berkata, sekurang-kurangnya 8% isi rumah menunjukkan penurunan pendapatan di ambang pendapatan maksimum B40 iaitu RM4,850 sebulan. Baru-baru ini dilaporkan lebih 600,000 isi rumah golongan berpendapatan pertengahan atau M40 telah jatuh ke kumpulan berpendapatan rendah B40 gara-gara pandemik. Apakah solusinya yang sedang, patut dan boleh dilaksanakan? Dialog 3 penjuru Selamatkan Poket Rakyat bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari dan Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Bangi. Malam ini 8.30 malam hanya di saluran 501 dan astroawani.com.
Sebanyak 85 program akademik telah dilupuskan melibatkan 20 institusi pengajian tinggi awam di seluruh negara sejak tahun lalu, berikutan sebahagiannya dilihat tidak lagi relevan. Menurut laporan Sinar Harian, 17 daripadanya melibatkan sarjana muda dan selebihnya merupakan sarjana dan doktor falsafah. Bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Profesor Dato' Dr. Husaini Omar, tindakan itu tidak menjejaskan pelajar yang sedang mengikuti pengajian. Jelasnya penambahbaikan perlu dibuat selari dengan perkembangan teknologi dan industri. Ini termasuk mengambil kira faktor peratusan kebolehpasaran graduan apabila memohon pekerjaan. Antara program yang digugurkan IPTA termasuk Sarjana Muda Pendidikan, Pengurusan Pendidikan dan Sarjana Muda Sains ataupun Zoologi. Dapatkan akhbar Sinar Harian Jumaat dengan tajuk muka depan, Industri Hotel Nazak. Larangan rentas daerah dan negeri ketika Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang pandemik COVID-19 memberi impak yang teruk kepada industri perhotelan sehingga menyaksikan 120 buah hotel terpaksa gulung tikar. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kini memasuki fasa ketiga telah mengubah norma kehidupan manusia. Pergerakan terhad, tiada aktiviti sosial, sukan ataupun makan di luar. Golongan pelajar juga terpaksa belajar dari rumah. Adakah ini memberi kesan kepada mental, tingkah laku dan tabiat mereka? Muhammad Muhammad bersama juru kamera Muhammad Amir Hafiq Rahim ada butirannya. Rutin seorang pelajar tidak pernah berubah. Belajar, bermain, bersosial dan bersantai. Bagaimanapun, kehadiran COVID-19 di penghujung 2019 mengubah segalanya. Belajar, bermain dan bersosial hanya dalam talian, bersantai pula sekadar di rumah masing-masing. Sekolah tingkat dewa? Tingkat 1. Berapa lama dah pergi sekolah? Setahun lebih. Ya. Sepanjang pergi sekolah, cikgu bagi homework tak? Ada. Banyak ke cikgu bagi homework sekarang? Banyak. Kalau tanya cikgu Wi lah. Ya. Biasa berapa je sehari kita tengok homework kita buat kita sekolah? Seje. Daripada tu masa tu buat apa? Main game, market. Ya. Jadi macam tidur mana? Berapa biasa tidur? Kalau tidur kadang-kadang ku 2, kadang-kadang ku 3, lepas tu kadang-kadang ku 12. Bangun pagi, bangun berapa biasa? Kadang-kadang ku 12, kadang-kadang ku 1-2. Dunia maya makin jadi kawan baik golongan pelajar. Kebanyakan masanya dihabiskan dengan mentelaah telefon pintar. Nur Hazami Ramli, 44 tahun, mengakui bimbang dengan perubahan yang ditunjukkan 4 anaknya. Meme banyaknya duduk main telefon saja. Main telefon, main itulah, game lah, apalah. Jadi macamnya masa tu dengan kita tua pun tak itu sangat. Dan banyak masa pokok dia duduk dalam bilik. Duduk dengan telefon. Alah, bukan kata belajar pun tak jugalah lebih. Banyak benda boleh itulah dalam telefon tu lah ni ke. Macam-macam. Hak tu memang dah tak boleh nak itulah tu, tak boleh nak nafi. Saya diri pun tak boleh nafi walaupun ke ibu bapa pun apa tu memang anak saya memang tidur lewat. Saya tak tahulah masa mana tapi pukul 1 pagi tu memang duduk wawal lagi bapak dia nya. Tak ada, maksudnya kita kata macamnya tak ada apa tu, macam tidak disiplin. Pasal masa ni tak ada lah disiplin, tidak kata tetap masa gapo. Lepas tu dah macamnya malam ni kita tidur lewat. Jadi memang pagi memang out lah, memang tak boleh bangun awal lah. Lagipun mungkin dah macamnya gapo tu, macamnya pok dia fikir macam tak ada gapo nak buat tu, macamnya pagi macamnya masa tu macamnya tak ada benda berfaedah, macam gitu. Ketakutan utama Nur Hazami adalah budaya mengasingkan diri pada anak-anaknya kekal pasca PKP. Tidak boleh tidak, kita kena mengakui bagaimana kesan peranti pintar kepada remaja dan kanak-kanak. Sudah diakui
bahawa permasalahan gadget ini antaranya adalah kerana kurangnya kesedaran di kalangan ibu bapa tentang bahaya gadget. Satu tinjauan yang dilakukan oleh LPPKN di Lembah Kelang menunjukkan bahawa 78% ibu bapa sebenarnya memberikan gadget kepada anak-anak dan hanya 35% yang memantaunya. Menurut Hafizah, berdasarkan kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2017, 85% remaja dan kanak-kanak melayari internet dengan 29% dikategorikan sebagai ketagih. Ini membuka ruang kepada pelbagai risiko termasuk mendedahkan kanak-kanak dan remaja kepada kandungan terlarang. Sementara itu, pensyarah dan pakar psikiatrik Unit Bimbingan Kanak-kanak dan Remaja Universiti Sains Malaysia Kubang Krian, Dr. Norzila Zakaria berpandangan pengisian masa kanak-kanak dan remaja di rumah tidak boleh diletakkan sepenuhnya kepada PDPR. Ibu bapa perlu membantu mengisi masa mereka dan pada masa sama memahami emosi anak-anak melalui komunikasi dan interaksi. Bila kita mampu menangani emosi anak masa kecil, of course bila dia besar dia akan jadi orang yang lebih tenang dalam menangani apa-apa situation. Tetapi kalau kita parents fail to recognize apa anak ni punya kemahuan secara feelingnya, emotionnya, memang akan kita nampaklah kesannya mungkin ada memberontak, mungkin dia ada depression, mungkin dia ada anxiety kan. Macam banyak lagi benda lain sebab cakap je dengan mak kena marah. Cakap dengan mak tak pernah ada penyelesaian kan. Jadi last sebaik aku duduk dalam bilik, duduk diam-diam, main handphone. Lepas tu jumpa pula handphone grup yang tak sesuai, ada satu hal pula kan. Bagaimanapun katanya, kanak-kanak dan remaja majoritinya tahu pandemik yang sedang melanda dan ini mungkin membuatkan mereka lebih bersedia. Guru pula katanya boleh memainkan peranan ketika melaksanakan PDPR bagi membantu mengawal emosi dan meningkatkan pemahaman para pelajar sepanjang berada di rumah. Seketika nanti, Siti Elizad buat laporan polis terhadap pihak hina dirinya. Baik, kembali dalam Awani 7.45. Sepanjang menjalankan misi di stesen angkasa lepas, angkasawan China dapat menikmati lebih 120 jenis juadah. Ketua Pereka Sistem Angkasawan Program Angkasa Lepas, pembawa angkasawan China Huang Weifan berkata ketiga-tiga mereka bukan hanya mendapat daging dan sayur-sayuran tetapi turut dibekalkan dengan pencuci mulut seperti coklat dan makanan dalam tin. Menurutnya, mereka juga boleh menikmati makanan panas di stesen angkasa lepas pada bila-bila masa. Katanya, dengan lebih 120 juadah yang disediakan, termasuk makanan kegemaran masing-masing, ketiga-tiga angkasawan itu tidak akan dihidangkan dengan makanan yang sama berulang kali dalam seminggu. Selain rasa yang enak, makanan itu juga dipastikan mempunyai zat seimbang dengan tarikh luput yang panjang. Untuk misi ini, stesen angkasa lepas itu turut dilengkapkan dengan dapur dan ketuha gelombang mikro sebagai pilihan kepada angkasawan untuk memanaskan makanan. Khamis lalu, China berjaya melancar kapal angkasa lepas Shenzhou 12 yang membawa 3 angkasawan. Pada 29 Mei, kapal kargo angkasa lepas Tianzhou 2 yang membawa muatan termasuk makanan seberat 6.8 tan dilancarkan dan bercantum dengan modul tras stesen angkasa lepas Tianhe. Pihak berkuasa pertanian di kawasan penanaman gandum di China mempergiat dan juga mempermudah proses pemerolehan gandum menerusi teknologi digital bagi mengurangkan masa menunggu dan juga transaksi kepada petani. Di Zhoukou, sebuah bandar di Henan, China, pada ketika ini misalnya, para petani sedang sibuk menghantar gandum yang baru dituai ke gudang Sinogreen yang merupakan rizab negara. Inisiatif teknologi yang diperkenal Sinogreen pada 2019 membolehkan petani menjual antara 2 hingga 3 lori gandum sehari dan mendapat bayaran pada hari sama. Kecekapan sebegini dianggap mustahil sebelum ini. Namun kini, mereka boleh membuat tempahan secara dalam talian termasuk mendapatkan slot yang sesuai di gudang terdekat menerusi aplikasi Huisan Nong. Naib Pengerusi Rizab Negara Kumpulan Bahan Makanan Shandong, Zhu Liao-an berkata, kualiti gandum tahun ini cukup baik berbanding hasil beberapa tahun kebelakangan dengan harga lebih tinggi iaitu meningkat 12 sen sekilo.
Ini membolehkan petani seperti Lee Chow Gang yang mempunyai hampir 87 hektar ladang gandum mendapat wang tambahan RM140,000 atau RM90,000 susulan kenaikan harga tahun ini. Buat kali keempat sejak diperkenalkan pada 2017, Spicy Korea Burger terus menjadi menu yang digemari rakyat Malaysia. Kali ini menu tersebut diperhebatkan dengan memperkenalkan Spicy Korea Burger K2 yang menyatukan rasa ayam dan daging di dalam satu burger. Dengan adanya Spicy Korea Burger K2 yang menggandingkan kedua-dua rasa itu, kerinduan terhadap makanan Korea terubat meskipun tidak dapat melawat ke Korea untuk menikmati makanan negara itu. Untuk rekod, kempen Discover the World merupakan inisiatif McDonald's dalam menyediakan dan membawakan variasi menu dari serata dunia kepada rakyat Malaysia. Tunggu apa lagi? Dapatkan Spicy Burger K2 anda dan terokai rasa Korea sekarang. Cita rasa Korea hari ini. Pesan McDelivery atau padu lalu. Senang. Tindakan biadab seorang pengguna Facebook yang menulis komen dan memuat naik status berbaur penghinaan terhadap selebriti Siti Elizad mengundang padah. Elizad tampil membuat laporan di Balai Polis Bukit Jalil pada Rabu malam terhadap akaun Facebook berkenaan. Individu tersebut terlebih dahulu meninggalkan komen pada artikel yang dimuat naik dalam laman sosial sebuah portal hiburan tempatan selain turut mengemaskini status Facebooknya dengan menghina pelakon dan juruhebah radio itu. Elizad menyifatkan tindakan pengguna itu melampau dan menimbulkan fitnah kepadanya. Katanya tiada siapa tahu keperitan yang dilalui dia dan suami yang tidak pernah putus asa berikhtiar untuk mendapatkan zuriat. Elizad sebelum ini mengalami keguguran sekitar November tahun lalu selepas menjalani rawatan kesuburan in vitro IVF pada Oktober tahun sama. Elizad dan suami Syamsul Baharin Abdul Rahman telah mendirikan rumah tangga selama 5 tahun. Seterusnya, kumpulan Astro Malaysia Holdings Berhad dan juga Netflix hari ini mengumumkan pemeteraian perjanjian strategik yang bakal membawa perkhidmatan penstriman terkenal itu ke platform Astro. Dalam satu kenyataan bersama, Astro dan Netflix berkata perjanjian strategik itu bakal memberikan pengalaman hiburan yang luar biasa kepada para pelanggan Astro. Pelanggan Astro menurut kenyataan itu lagi bakal menikmati akses untuk menonton Netflix menerusi Ultrabox sejurus selepas kerjasama tersebut dilancarkan dan menerusi Ultibox dalam tempoh masa beberapa bulan akan datang. Ini merupakan antara ciri-ciri kefungsian terbaru yang diperkenalkan bagi mengintegrasikan perkhidmatan penstriman global di platform Astro. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Henry Tan berkata, kerjasama yang termeterai dengan Netflix mengukuhkan lagi kedudukan Astro sebagai destinasi hiburan nombor 1 bagi rakyat Malaysia. Beliau berkata kerjasama strategik itu menawarkan perkhidmatan penstriman terbaik di samping pelbagai kandungan hebat seperti naskah originals, program signatures, tayangan acara sukan secara langsung dan filem blockbuster tempatan untuk dinikmati. Pengumuman tersebut jelasnya lagi diharap dapat meningkatkan lagi prestasi Astro dalam kepimpinan pasaran serantau dalam memberikan pengalaman hiburan terbaik kepada rakyat Malaysia. Sementara itu, Naib Presiden Pembangunan Perniagaan APAC Netflix, Tony Zemeskovsky berkata Netflix menawarkan rangkuman program menarik daripada koleksi filem Hollywood seperti Army of the Dead, La Casa de Papel dari Spanyol, Lupin dari Perancis dan K-drama seperti Vincenzo. Menerusi kerjasama tersebut, pelanggan Astro dan Netflix di Malaysia kini boleh menguruskan akses pembayaran yuran langganan Astro dan Netflix mereka dengan lebih mudah dalam satu bil yang sama dengan nilai tambah yang lebih baik. Untuk maklumat lanjut dan info mengenai pendaftaran, layari astro.com.my/Netflix. Untuk itu, sekian Awani 7.45. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan salam hormat.